Sekarang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning kepada Puan Nobi, kepada Puan Julaiza. Sebab it's still morning. I would like to welcome you guys, especially kepada penonton di dalam program CEO Coaching. Welcome to CEO Coaching Program. Ini adalah aktiviti mingguan di mana kita akan berkumpul dan kita akan buat satu aktiviti iaitu aktiviti business coaching. So kalau you guys boleh nampak di skrin, ini adalah kita punya program berdasarkan tiga logo, tiga slogan iaitu wake up, get up and move up. So sebelum tu, saya nak you guys faham program ini adalah untuk you guys make more money. Kita berdasarkan 4M. Okay? So please stay beauty, stay flawless sebab kita sedang merekodkan sesi ini sepanjang program ini berlangsung iaitu selama 90 minit sahaja. So ini adalah sedikit maklumat tentang diri saya. My name is Kimi Abdullah, Totally Business Management Consultant. So apa yang saya buat adalah saya bantu usahawan seperti anda yang dalam CEO Coaching dan juga yang menonton di YouTube channel hasilkan ratusan ribu ringgit melalui satu servis atau satu produk sahaja. So well known as Autopilot Guru. Okay, so ini adalah undang-undang sedikit tentang program ini. I nak you guys alert. Ini yang you guys kena follow, iaitu Puan Nobi dan juga Puan Julaiza. Video wajib di-on-kan setiap masa sehingga program ini tamat dan mikrofon wajib di-on-kan kecuali kalau ada gangguan halus atau gangguan kasar pada background anda. Okey, kalau ada bunyi-bunyi yang tak berapa best, bunyi bunyi lori ke, bunyi horn ke, bunyi anak ke, bunyi radio ke, please stay mute and then kita tak nak ganggu usahawan lain. Dan sesi Q&A kita akan berikan pada slot terakhir pada program ini dan rename, I believe semua dah rename nama, profession dan juga nombor telefon. Kemudian kita nak pastikan anda ada buku nota. Saya nak tengok you guys ada buku nota tak? Okay. Mana Puan Nobi, buku nota you Puan Nobi? Puan Ju? Okay, Puan Ju tengah driving. So yes, Puan tengah driving pun ada buku nota. Fantastic, yeah. Kan laptop modern Puan Nobi kita. So kita sebab kita akan share a lot of strategy and juga taktik pada hari ini dan dilarang untuk screenshot. Sebab kenapa? No need to screenshot, you guys boleh tengok balik di YouTube channel nanti, lagi better. Bila masa nak tengok? Tak ada masa lah, trust me, kalau you tulis buku nota pun you takkan ada masa nak tengok. Okay, so bagus dekat YouTube, you boleh dengar sambil driving, you boleh dengar sambil memasak, sambil mandi, sambil berkebun and so on. Okay, welcome Puan Fatimawati Ismail. Please rename yourself. So, seterusnya, boleh tak? Ni saya nak share sedikit. Sebelum saya share sejarah CEO Coaching ni, saya nak you guys bagi tepukan dulu, boleh? Tepukan kepada diri anda. Alright, bagi tepukan dulu kecuali Puan Julaiza, tolong jangan tepuk. Okay, fantastic. Puan Julaiza, please drive safely. So, sejarah dia, program CEO Coaching ni sebenarnya adalah okay, fantastic. Sejarah CEO Coaching adalah sebenarnya kita bukannya copycat tetapi kita memang copy Titan program Dr. Azizan Osman. Kita bukanlah copy, sebenarnya program ini adalah diminta oleh student saya yang terletak di Pantai Timur. Alright, basically the Kuala Terengganu, dah border-border Kelantan. So beliau menyatakan macam coach, buatlah satu program macam Dr. Azizan, saya nak join tapi saya tak mampu. Kalau you seorang, memang saya pun tak mampu nak deliver sebab dia adalah group session and the cost is huge. So waktu ni adalah pada bulan 11, 2021. So since tengok this lady struggle betul-betul nak belajar bisnes, betul-betul nak jayakan bisnes dia, dan saya rasa macam I guess this is not call for her. Alright, ini bukan adalah panggilan untuk dia berjaya. Ini adalah panggilan untuk saya bantu beliau berjaya. So waktu tu I made like a few phone call. Kita call beberapa individu, especially entrepreneur lah, kita call semua kontak kita. Beratus-ratus orang call, kita dapat dalam 35 orang, 38 orang yang berminat. So waktu tu barulah kita structure program CEO Coaching. I nak you guys faham, kita sebagai usahawan buat sesuatu bila ada demand. Bila ada orang minta dan baru you boleh supply. Jangan supply dulu dan baru cari demand sebab tu susah kerja. Alright? So sejarah ni I nak you guys reflect kepada bisnes anda. Whatever you want to do, please check ada tak demand. Kalau ada satu dua demand,
cuba cari demand yang besar dahulu. Dan you letak budget lah kat situ. Okay, kita nak demand kita kalau ada dekat 30 orang baru kita buat idea ni, baru kita execute program ni, baru kita jalankan event ini. So I letak barrier, I letak waktu tu dalam 20 orang saja. So 38 orang berminat, okay. Demand complete. So kita supply pula. So since 38 orang usaha berminat, kita supply pada tahun November 2020 dan program ni bermula pada Februari 2021. So kita masih ada lagi dinosaur terawal kat sini. Puan Fatimawati dan juga Puan Nobi. Okay. Dia adalah individu terawal yang join CEO Coaching. Thank you so much sebab hadir pada grup pertama dan masih lagi remain bersama saya untuk saya bantu bisnes anda. Okey, seterusnya. I know you guys faham, ini adalah 7 punca kegagalan usahawan. Okey, cuba tengok dekat situ, ada tak antara kat list, 7 list tu yang anda pegang sekarang? Ada tak yang anda tengah buat? Please unmute. Agak-agak ada tak? Gagal planning, lepas tu gagal dapatkan prospek, gagal uruskan cash flow. Ada kan? Gagal luruskan brand, gagal growkan team. Semua. Semua kan. To be frank, me as well. Almost semua masih lagi gagal. Sebab last week berjaya. This week tiba-tiba gagal. Alright, sebab you susah nak manage risk. Okay, sebab tu you tak boleh nak buang risk. I dah buat 7 kegagalan ni, I dah selesaikan. I tak boleh selesaikan 100%. Sebab rezeki, bala, jodoh, kematian semua kerja Allah. Alright, bukan kerja you. Kerja you adalah untuk kawal. Okay, so kat sini ini adalah 7 punca kegagalan yang menyebabkan 90% usahawan gagal ke tahun 2022. Alright, so please beware tentang 7 perkara tersebut. Dan ini adalah visi untuk program CEO Coaching di mana kita nak ada practical execution. Itu pertama. Alright. Nombor 2, kita nak ada risk management, effectiveness risk management. Itu yang kita akan selalu tegur, selalu akan go through lebih detail, especially kepada bisnes anda. You guys yang menonton di YouTube channel, you guys hanya tahu, you guys hanya faham. Tetapi the practical one bila kita buat one to one, bila I bantu 3 individu ni untuk execute di dalam bisnes mereka setiap hari. Okay, so this is sedikit pengenalan tentang diri saya, whereby my strength dan my expertise lebih kepada consumer centric dan juga business technical. So ini adalah kongsikan pengalaman. So I nak dengar lah since Nobi baru join. Nobi, can you share a bit of experience apa yang you dapat selama you join program since February 2021? Maybe you can share in 2 minutes. Silakan Puan Nobi kita. 2 minit Okay, bismillahirrahmanirrahim. Apa ni yang I share, maknanya yang paling best in this group, which is dia punya surrounding lah, maknanya dia punya each others tu memang supportive. Dan apa yang contoh macam I stuck dalam buat especially decision making kan. So memang dekat sini kita boleh ada tempat yang kita boleh dapatkan pandangan lah, pandangan daripada rakan-rakan yang berada di dalam grup ni. So like yeah. Alright, so kita bagi tepuk kepada Puan Nobi dulu boleh? Fantastic. Welcome back. So please you guys kena selalu rajin untuk berborak dalam grup ini, especially kalau grup ni habis, sesi program ni habis, kita boleh jumpa kat luar, kita boleh make phone call, kita boleh make Zoom call. Alright, fantastic. Terima kasih Puan Nobi for your sharing. Ini adalah kita punya core value untuk CEO Coaching program. Kita ada berdasarkan 3 perkara. Pertama, kita memang nak sangat membina hubungan. Macam sharing Puan Nobi, dan apa yang saya minta anda adalah untuk building relationship. You kena sentiasa build relationship. Sebab kenapa I nak you guys faham sebagai usahawan, key success untuk sale adalah marketing. Key success untuk business growth adalah networking. Kita nak kembangkan bisnes, so you kena ada kenalan yang boleh bantu kembangkan bisnes you. So you kena selalu membina hubungan. Alright, nombor 2 adalah recognition. You kena iktiraf semua orang sekeliling you.
Okay, you kena acknowledge mereka. Alright, walaupun mereka buat salah, do not point up, thumbs up. Tolong ingat ayat ni, tolong tulis dalam buku noto anda. Do not point up, but then thumbs up. Okay, dan yang last sekali, accountability. You takkan tahu level you dekat mana kalau you tak measure. Kalau you tak dapatkan gambaran kat mana sebenarnya you punya kekuatan. Alright, so you kena tahu you punya performance dah banyak mana, you punya timing dah banyak mana, you punya duit dah banyak mana, you punya team dah banyak mana. Semua you kena measure. Alright, dan yang paling mustahak you kena measure banyak mana klien you, sama ada yang baru atau yang masih ada dengan you. So ini adalah kita punya core value. Dan saya nak nyatakan kepada anda, ini adalah sesi ke-37 untuk hari ini. Okay, dan 8 usahawan telah join transaksi bisnes yang ini. Saya akan minta you guys update kepada saya di dalam slot selepas ini. So please alert, saya akan tanyakan berapa sales anda sepanjang minggu lepas. Alright, daripada Jumaat minggu lepas pukul 11:01 pagi sampailah pagi ini. Okay, saya nak tahu berapa sales mingguan anda. Kita akan update manually starting today. Alright. So pasukan kita ada lebih kurang dalam 19 individu. I believe ada penambahan pada Puan Ju dan kita akan tengok balik berapa penambahan tersebut, dan seminar ni kita dah letak 31 golden ticket dan insya-Allah bakal jadi 32 golden ticket pada esok hari. So kita dah spend lebih daripada 159 jam untuk consultation hour bersama. Alright. Ini adalah kita punya target bagi program ini. Pertama sekali adalah sales. Alright. Kedua adalah team you. Ketiga adalah prospect. Alright. You jangan kira berapa klien yang you dapat. Kira berapa prospect yang you kejar. You akan nampak kat sini sebenarnya the issue bukannya klien. The issue adalah sebenarnya prospect. The issue bukan kadang-kadang bukan orang sekeliling. The issue adalah kita. Right, so kita nak you tahu dulu prospek you. Dan dalam program SEO coaching, kita nak you guys fokus more to B2B, business to business, entity, a bunch of group. Kita tak nak you target kepada individual atau B2C. Sebab kenapa? B2C easy. B2C you dah biasa buat. B2C adalah benda yang kebiasaan orang buat dan B2C adalah kerja penat. B2B kerja berat tetapi berbaloi. B2C kerja penat tetapi belum tentu berkualiti, belum tentu berbaloi. Faham? You guys faham tak? Faham. So falsafah untuk program SEO coaching adalah try and update. You takkan boleh buat dengan berjaya kalau first time buat, second time buat, third time buat. You kena banyak kali buat. Dan banyak kali buat ni, buat salah upgrade, buat salah upgrade, buat salah upgrade. Makin lama you makin ke atas. Alright? Itu yang you kena buat. Dan jangan selalu heartbroken. Satu. Nombor satu adalah jangan selalu heartbroken. Nombor dua, kalau you dah tahu buat dan salah dan upgrade. Alright? Nombor tiga, you dah buat salah, upgrade dan masih lagi tak capai you punya KPI, masih lagi tak berhasil, masih tak ada result. Dan you kena tengok balik sama ada salah tu pada sekeliling atau pada diri you. Alright? Dan you ada kuasa di mana you boleh hubungi saya untuk saya bantu secara personal. Boleh? Boleh. Fantastic. So ini adalah tetamu, tetapi hari ini kita tiada tetamu. Kita akan skip sesi ini dan kita nak bertanyakan sedikit tentang kewangan anda dan saya akan share slot kewangan. Saya nak tanya kepada Puan Julaiza. Alright. Puan Julaiza. Puan Julaiza dekat situ? Okey. Puan Julaiza, saya nak tanya, you happy ke dengan financial you sekarang? Oh, of course tidak. Of course tidak. Puan Nobi, saya nak tanya you happy ke dengan financial you sekarang? Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Okey. Puan Fatimawati, you happy ke dengan financial you, Puan? So far untuk I nak survive tu ada, tapi untuk bayar hutang belum cukup lagi. So I perlu dapatkan banyak lagi. Fantastic. You guys nak tahu tak I happy ke tak dengan financial I? Nah, I tahu you tak happy. I tak happy dengan financial I. Nak tahu tak kenapa? Kenapa? Sebab you tak achieve target. Sebab satu tak achieve target. Sebenarnya that's the minor thing. Achieve target, sales lambat, lepas tu sale tak dapat macam kita expect.
I tak puas hati dengan financial I sebab bila I nak beli sesuatu, I akan fikir, boleh beli ke tak ni? Murah ke mahal? Sebab tu I tak puas hati dengan financial I. I akan puas hati, I nak kereta tu, I terus beli. I nak pergi Switzerland, I terus beli, I terus pergi. I nak makan kat sini, I terus makan. Itu baru I cakap I puas hati dengan financial I. Whereby I tak tengoklah duit dalam account I sebab I tahu dalam tu memang ada duit. Kimi, tiba-tiba je patut Switzerland Ada sebab nampak I video pergi Switzerland kan. Itulah. Satu-satu Okay. family kot. Sebab mereka ada duit, itu je. Sebab mereka ada duit. Aku dah stres sangat Malaysia ni, macam-macam aku bantu ni dah, aku nak pergi Switzerland dah, terus pergi. Walaupun susah, tak kisah, duit ada apa dah hal. Walaupun kos mahal, walaupun the process I believe it's hard, tetapi mereka cater to do. Okay? Sebab mereka ada duit, itu saja. So I nak jadi macam tu. Okay. Untuk dapatkan gambaran sebegitu. You takkan tahu kalau you tak ambil tahu. Tolong tulis dalam nota anda. Kewangan ni you takkan tahu kalau you tak ambil tahu. Takkan tahu apa? Takkan tahu kemampuan you kalau you tak ambil tahu berapa banyak yang you mampu sebenarnya. Alright? You takkan tahu berapa banyak you punya duit sampai you ambil tahu berapa banyak klien yang berdekatan dengan you, yang deal dengan you, yang bayar you. You takkan tahu selagi you tak ambil tahu. You kena ambil tahu dulu. Alright? Dalam bahasa lain dia, bahasa bisnes dia, you kena audit dahulu, cash in. Baru you easy to cash out. Faham? Faham. You kena audit dulu. Dan baru you akan tahu macam mana nak measure perkara tersebut. Boleh-boleh? Boleh. Boleh. Fantastic. Ini pemenang aktiviti bisnes kita. Kita nak announce Puan Fatimawati lebih 140 jam one on one. Okey. Untuk pengetahuan Puan Nobi, Puan Julaiza dan juga Puan Fatimah, minimum 2 jam sesi one to one dalam masa seminggu. Okey. Dan I akan trace berapa banyak you one to one pada minggu tersebut. Dan seterusnya prospek terbanyak masih lagi Puan Fatimawati, lebih pada 10 prospek. Okey. I believe Puan Julaiza, Puan Julaiza Apa sebenarnya tu lebih untuk boleh prospek? menang. Macam mana tu? Prospek ni kalau you ada buat sebab dia macam tahu, kalau you go for B2B, it's easy to measure. Sebab tu kita nak target kepada B2B, kita tak target kepada B2C. Kalau you target kepada B2B, contohlah macam Puan Fatimawati nak buat satu program. Alright? Program ni dia invite kepada 80 orang. Dan program percuma 80 orang, tetapi 2 orang convert menjadi klien. Kita kira 80 orang tersebut. Alright? Puan Julaiza very soon hari Sabtu buat tentang program dengan team. Puan Julaiza, saya lebih sarankan untuk you bawa skala prospek agent you. Saya akan measure kalau ramai dan melebihi Puan Fatimawati dan juga Puan Nobi, you akan menang sesi kali ini. Kimi. Okey, jap. Boleh tak I nak tanya? Silakan. Siapa? Silakan siapa? Puan Nobi dulu. Okey, Puan Nobi silakan. Okey. Contohlah kalau macam I nak yang untuk bisnes tudung I nak target B2B. So I pergi target pada company-company lah, macam propose untuk pakai Betul. tudung yang sama. Betul. Alright. Contoh Puan Nobi kita, since dah dapat ni, tolong tengok dalam buku nota anda. Contohnya, you nak prospek. Alright, prospeknya adalah, apa maksud prospek? Adalah orang yang berminat dengan you. Alright, you kena target mereka untuk mereka berminat dulu dengan you. Contoh, Puan Nobi, ini adalah idea daripada saya nak kredit Aidit Marcello. Saya dapat idea daripada Aidit Marcello. Di mana Aidit Marcello adalah company yang buat videografi. So bila Aidit buat videografi, dia hantar proposal melalui, dia hantar invitation melalui satu keping kertas. Saya Aidit Marcello bin Zahari, expert dalam videografi, kita akan buatkan video company anda menjadi lebih wow dan memberi impak untuk mendapatkan lebih ramai prospek dari anda. Dia print kertas tu dalam 200-300 slide. Alright? Dan dia tulislah, benda tu dia bukannya random, dia bukannya general. Spesifik kepada Puan Fatimawati Ismail untuk syarikat Fatimawati & Co. Darada. So kat sini dia hantar kepada Puan Fatimah.
Assalamualaikum Puan Nobi Saleh, syarikat Al-Haq Design. Dia hanya tukar nama dan juga nama syarikat dan juga address. Itu saja dia tukar. Konten dalam tu semua sama dan dia print, dia hantar secara physical, secara surat, menyurat kepada company tersebut. Alright? Dia hantar 300 invitation yang written dalam 20 ke 30 company untuk dengar lebih apa idea Marcelo. So waktu tu barulah dia jumpa pergi face to face. So dulu face to face lah. Macam sekarang ni lagi mudah Puan Nobi, you boleh kumpulkan mereka dalam satu Zoom meeting dan waktu tu you cerita dalam Zoom meeting. Sama macam you menjual secara FB live ke and so on, sama sesi dia. Sebab memang aktiviti adalah untuk convert prospek kepada klien. So berapa ramai prospek yang join sesi waktu tu, kita akan kira sebagai pemenang. Kalau melebihi Puan Fatimah dan juga Puan Julaiza. Setakat ni dapat? Alright. So pasal soalan tu dah bagi strategi dah. Okey, terima kasih Puan Nobi. So Puan Fatimah tadi ada nak tanya soalan? Ada. Tapi dah lupa dah soalan I. Nanti tanya balik. Okey. Alright. So Puan Julaiza ada soalan? Ada. Nanti ujung nanti saya ada soalan dan saya ada. Okey. Awesome. Saya nak teruskan. Kita bagi tepukan kepada Puan Julaiza. Alright. Sebab tim Puan Julaiza dah grow penambahan daripada 8 individu. Okey. Saya nak tengok pada bulan September ni berapa ramai yang grow. Ni Puan Fatimah Wati sebenarnya easy untuk tap benda ni. Saya akan ajar you Puan Fatimah. No worries. Okey. So, jualan terbanyak masih lagi Puan Julaiza. Fantastic. Lebih 144,000. Okey. Sepanjang bulan lepas. Kita nak target jualan ni RM3,000 seminggu. Sebenarnya sangat sikit, trust me. RM3,000 seminggu sangat sikit. My expectation RM3,000 ni kalau you boleh target sejam, that will be great. Alright? The thing is, bukannya nombor tu. Alright? Nombor tu penting. Nombor tu penting tapi bukan keutamaan. RM3,000 penting tetapi yang you kena utamakan bukannya seminggu. Yang you kena utamakan adalah sejam. Kat sini yang you perlukan, tolong take note, nak menjadikan conversion daripada RM3,000 RM3,000 seminggu kepada RM3,000 sejam adalah pada prospek yang betul. Tolong take note. Dia bukannya pada idea, dia bukannya pada strategi sangat pun, dia bukannya pada cara pitching, tidak. Dia perlukan pada prospek yang betul. You dapat orang yang betul, you dapat duit yang betul pada masa yang betul. That's it. Right, it's very basic. Okay. Dan saya nak congratulate kepada Puan Julaiza juga kepada tetamu terbanyak. Okay, lebih 2 usahawan dalam masa seminggu. So, saya nak you guys alert, sesi ini Puan Nobi, Puan Fatimah Wati dan juga Puan Julaiza, you diminta untuk membawa visitor anda ke dalam program ni. Kita sponsor, Trio Venture sponsor satu seat sekali you datang bernilai RM250 dan kita sponsor percuma sekali sahaja usahawan tersebut boleh datang. Dia usahawan luar. Kita bawa mereka untuk join supaya mereka belajar sama-sama pertama. Nombor 2, kita sponsor mereka supaya mereka dapat benefits dari individu dalam SEO coaching ni. Daripada Puan Nobi, Puan Fatimah dan juga Puan Julaiza. You perlukan kenalan, you perlukan kabel, you perlukan network dan mereka juga perlukan. Kita akan exchange resources referral tersebut. Okay. Dan nombor 3, for sure untuk you experience program coaching di mana dia bukan macam program training. Dia bukan macam baca buku. Dia adalah practical execution. Alright, untuk you. So, kat sini, I nak you guys nampak. Ini Puan Fatimah juga Puan Julaiza dah biasa nampak. Puan Nobi, ini adalah reward andai kata you menang. Okay, you menang apa? You dapat kelebihan daripada you dapat kelebihan daripada program tersebut yang menang-menang ni. Okay. Kita nak you nampak, kita bagi reward. You buat, dapat untuk company you. Reward pada company you dan kita bagi extra reward dari program CEO coaching. Again, reward ni semua kita akan tamatkan selepas 1 bulan. Maksudnya, hari ni dah 22 hari bulan, betul? Okay. Next week 29 hari bulan waktu meeting kita, 31 hari bulan adalah pada hari Ahad. Pada hari Ahad tersebut adalah hari terakhir untuk you claim. That's it. Tapi janganlah tunggu sampai hari Ahad.
claimlah segera. Okay? Fantastic. So, kita tiada CEO yang baru. Kita teruskan. Ini adalah kod etika. I nak you guys sama-sama bacakan kod etika ini. Boleh? Boleh? Right, boleh unmute dahulu dan bacakan bersama-sama. Saya sebut nombor 1, anda baca. Saya sebut nombor 2, anda baca. Okay, ready? Ready. Nombor 1. Saya akan akan sentiasa bersyukur dan berfikiran positif terhadap segala dugaan yang telah ditetapkan oleh Allah. Nombor 2. Situasi buruk adalah peluang untuk saya berkembang andai saya selesaikan masalah tersebut. Nombor 3. Saya perlukan manusia untuk kekalkan momentum dan kembangkan bisnes. Nombor 4. Saya akan sentiasa menyokong dan memberi maklumat maklum balasan membina terhadap circle saya. Nombor 5. Saya percaya leadership saya akan membawa kelebihan pada masa yang sekarang dan akan datang. Okey, terima kasih kepada 3 individu ini. Fantastic. And you guys faham gratitude nombor 1 dan positive mindset. Nombor 2 adalah you kena selesaikan masalah. Dia takkan boleh bergerak, takkan boleh berjaya kalau masalah tidak diselesaikan. Alright. Nombor 3, you perlukan manusia. Alright. Yes, network, sale, branding, you nak team, so on, semua manusia. Alright, dan you perlukan support, seriously, mentally, emotionally, physically. 3 support yang you perlukan. Dan for sure, you punya leadership character sangat-sangat penting untuk diri you dan juga business you. Faham? Fantastic. So, ini adalah golden session untuk anda, especially CEO Coaching, kepada Puan Nobi, Puan Julaiza dan juga Puan Fatimah. 3 perkara yang you boleh tanyakan di dalam sesi The Ask. Kita namakan sesi The Ask sekejap lagi. Sama ada tentang jualan, sama ada tentang rekrut atau sama ada tentang branding. Are you guys ready? Okay. No? Okay, fantastic. Kita mulakan dengan Puan Fatimah Wati. Silakan Puan. Okay, actually I nak kena update kan I punya progress apa ni? Okay, you ada data tu? Data Boleh update sekarang? You ada data, okay. Okay. Berapa lama dah you ada prospek? Ada penambah prospek? Penama prospek ada 1, 2, 3. Okay, penambah prospek ada 3. You punya sale, you punya team. I punya team buat masa ni masih lagi I 1 orang, tapi ada permohonan ada orang nak buat chambering, so I tengah tunggu dia punya resume lah. Jadi mungkin I akan ambil lah, cuma bila I ambil budak chambering I kena bayar lah, itu beza dia. Macam I kena allocate dalam RM500 lah minimum lah. Okay, fantastic. So nanti you dah settle pekerja ni, just let me know, baru kita akan update. Okay, berapa sales you? Okay, sales I pada 1 minggu yang lepas daripada last Friday sampai hari ni adalah RM7,850. RM7,850? RM50. Okay, so kita ada 111,792. Ya. Okay, great, fantastic. So kita ada, you ada tetamu masih tak ada. Okay, itu hari ada one to one dengan saya? Rasa ada ke? Phone call, kalau tak silap. Phone call, ya, phone call ada. Yes, okay. Kalau tak silap itu hari ada 2 phone call, almost 1 hour. Okay, so ini adalah update untuk Puan Fatimah. Seterusnya kita akan pergi kepada Puan Nobi. Puan Nobi? Oh, Puan Nobi. Mana Puan Nobi kita? Okay, I ada. Alright, so berapa ramai you punya team sekarang? 3. 3, So yang ni semua I kena update barulah, betul tak? Betul. You masih update ni, you kena buat baru. Sales you berapa sekarang? Ada record sales? Belum kira. Okay, tak apa. Nanti you akan bagi pada I. Okay. So you kena bagi tahu I apa yang info you nak, so that I dah boleh start measure. Okay, ini adalah info yang saya nak semua dalam ni. Okay, tapi nanti kita akan WhatsApp, okay? Okay, alright. Alright, fantastic. Tapi tak apa, Puan Nobi kita nanti boleh settle balik. Cuma tadi saya terlepas pandang.
Saya usahakan dulu dengan Puan Nobi, kemudian kita akan go through dengan Puan Fatimah balik. Dia ask, you masih tak minta lagi apa yang you nak. Okay, Puan Nobi, you okay. silakan dulu. Apa yang you nak? Nanti kita akan kembali kepada Puan Fatimah Wati. Okay, nak in term of Apa yang you nak tanya dalam program hari ni? Tentang jualan ke, tentang sales ke, tentang branding? teknik nak cari prospek tu. Teknik nak cari prospek. I believe tadi ada beritahu, one off ni adalah melalui surat. Maknanya pergi hantar je dekat siapa-siapa. Ke ada selected people. Yang tu yang I nak tahu. Siapa yang patut I macam halakan lah. Maknanya siapa, who should I target? Macam tu. Alright, so this is about prospecting. Basically idea untuk satu strategi untuk dapatkan prospek tu tadi kita dah share macam mana dia punya cara dapatkan prospek. Tapi siapa prospek tersebut? Untuk pengetahuan Puan Nobi kita yang masih lagi remain macam apa nak beritahu dulu, you kena Google. Dia bukannya hantar kepada sesiapa, kena Google. First thing first, you kena tahu siapa yang you nak target. Baru senang you nak Google. Contoh, pertama sekali bila you supply tudung, you nak supply kepada siapa? Kita dah pernah cerita sebelum ni, you target kepada, let's say lah, kalau you boleh supply 1000 tudung, 1000 helai tudung yang sama warna, yang sama design, yang sama pattern, yang sama size and so on, you kena tengok mana company, sebab kita nak B2B, mana company yang ada 1000 pekerja. You kena tahu dulu company apa. Dan target baru besar you terus. Yup. Dan you hantar surat kepada mereka. Okay. Okay? Sebab I tak pernah target yang besar kan. Sebab sebelum ni memang one to one. So I kena start target untuk big. So I kena ready untuk start target yang besar. Okay. So kalau you tak pernah cuba, I believe you akan expect you akan face failures. Alright? You akan hadapi banyak failures, banyak kesusahan and so on. It's normal, sebab tu kita ada sesi SEO coaching. Please call me untuk I guide you along the way. Boleh? Okay, boleh. Memang itu yang I nak. Fantastic. Alright, terbaik. So kita kembali kepada Puan Fatimah Wati balik. Puan Fatimah, silakan. Soalan ni. I punya soalan untuk apa I nak belajar untuk hari ni, is it? Betul? Okay. Sekarang ni I nak belajar cara nak dapatkan orang untuk bantu I. Pasal I punya kerja macam I overwhelmed dengan banyak sangat kerja, especially paperwork. Jadi Farhana dah tak ada lagi dah. Jadi nak kena buat sendiri tau. Jadi itulah bila banyak paperwork, I need somebody how to get. Itu ada orang tanya dekat I Chimbring student lah. Tapi I dah minta dekat Kak Mi untuk budak intern. Tapi tak ada respon sampai sekarang. Jadi macam mana I nak dapatkan orang untuk bantu I? Kurangkan I punya workload. So I boleh fokus. I did try one thing, you know. Macam apa ni, kan you suggest I collab kan? Collab dengan lawyer. Jadi kan dalam I punya company lah. Jadi I collab dengan Zahari. So I dapatkan untuk dia job. Referral pada dia. Tapi pasal klien ni I punya klien. So di mahkamah I lah kira represent, tapi in reality dia. So bila macam tu kerja I dapat tapi I pass pada dia lah. So dia lah buat everything. Jadi I tak penat lah macam tu. That's satu yang I dah buat yang you sarankan. Seterusnya untuk nak kurangkan I punya workload tu, itu yang my concern right now. Okay. So boleh tak saya bantu Puan Fatimah dalam program jawapan nanti? Saya bantu dalam sesi jawapan sebab soal jawapan agak panjang sedikit. Okey, tapi nanti you akan recap balik Boleh. Okey, fantastic. Terima kasih. Saya suka soalan. It's all about business management. Kemudian Puan Julaiza. Puan Julaiza, is there any ask untuk ni? Tak ada. Cuma saya dah dapat dua tempat untuk saya buat talk bagi talk recruitment. Okay. Di KPM dan satu lagi di Poli. Poli. Dan apa yang saya nak cakap dia lupalah sebab tengah. Okay. So you tahu apa yang you nak buat bila pergi ke KPTM dengan Mara tu? InsyaAllah saya tahu sebab saya tengah deal untuk dapatkan slot dan dia suruh saya preparekan surat application lah untuk masuk slot tu. Tapi saya suggestkan pada dia, actually kita nak buat by Zoom aja.
So tapi saya perlu jumpa dia lah dalam minggu hadapan. Faham. Okey. Bincang. So paperwork semua dah siap? Paperwork belum siap lagi sebab baru semua bincang, so dia agree, so saya belum buat paperwork dia. Tapi saya nak cuba, saya tak tahu macam mana saya nak buat paperwork tu. Then apa sebenarnya pengisian yang lebih detail untuk ataupun konten untuk apa masuk dalam slide tersebut. Okey. Saya akan sharekan juga jawapan ni sebenarnya nanti selepas Puan Fatimah Wati. Saya akan share screen macam mana saya buat proposal kepada PUNB. Boleh? Boleh. Okey, fantastic. So boleh kita teruskan? Boleh. Kita tiada Tuan Firdaus bersama kita, Puan Anis juga tiada bersama kita. So saya nak mohon CEO coaching dalam bilik ini untuk make call kepada mereka. Tanya khabar, kenapa dengan Puan Anis sibuk? Boleh saya tahu sibuk kenapa? Sebab saya nak juga start practice building relationship. Saya communicate dengan mereka almost all the time. Alright, saya communicate dengan mereka, tetapi saya nak anda juga sama-sama building relationship untuk bisnes anda. Boleh? Boleh. Awesome. Sesi penyelesaian. Okay. Nak selesaikan masalah kepada soalan-soalan anda tadi. Okay. Saya nak anda berpandukan SWOT system. Alright. Apa itu SWOT? S apa? S. Strength, W. Weakness. O. Opportunity. T. Trade. Okay. Apa itu trade? Ancaman. Layanan ke ancaman? Ancaman, iaitu kita namakan dia risiko. Alright. Dan bila kita nak buat SWOT ni, kita nak mulakan dari yang mana? Yang keras. Kita nak mulakan dari mana? Kita mulakan dari opportunity. Alright. Sebelum kita selesaikan masalah, otak kita kena fikir apa tahu? Apa peluang yang aku dapat kalau aku selesaikan masalah ni? Apa peluang yang aku boleh dapat dalam jangka masa seminggu selepas aku selesaikan? Apa peluang yang aku boleh dapat dalam masa sebulan selepas aku selesaikan? Setahun selepas aku selesaikan? You kena cari peluang tersebut untuk short term, medium term atau long term. Kalau you tak nampak peluang, kalau you selesaikan masalah tersebut, dia ada dua keadaan. Satu, selesaikan dengan kadar segera. Whereby segera ni adalah aku nak fikirlah, okay, dah settle, dah that's it. Cepat-cepat selesaikan. Atau nombor dua, just biarkan masalah tersebut. Okay, saya belajar beberapa keadaan. Masalah memang wajib diselesaikan kalau tak serabut dengan kepala kita. Dan kadang-kadang ada masalah yang memang tak boleh diselesaikan. So macam mana nak buat? Sebenarnya you hanya selesaikan dekat sini. Okey, benda ni dah memang tak boleh selesaikan, dah lah. Okey, dah jangan fikir benda ni memang bukan, benda ni salah aku, tetapi aku tak boleh nak buat apa-apa dah. You selesaikan kat sini. Sebab kenapa? Yang sini you kena tenang untuk masukkan pula masalah yang baru untuk you selesaikan. Sebab kita jadi serabut sebab semua masalah dekat sini. Alright? Waktu MCO, saya serabut dengan masalah bisnes kita, ada 7 bisnes yang start. Semuanya dah terperuk dekat kepala otak, dah tak ada space untuk solusi berfungsi dekat dalam ni. So macam mana nak buat? Kita keluarkan masalah dalam kepala otak ni, letak dekat whiteboard, letak dekat glass panel. Masalahku salam. Ini rupanya masalahku. Patutlah susah nak fikir. Patutlah serabut, patutlah migraine, patutlah sampai darah tinggi. Faham tak? Sebab masalah you besar sangat. Keluarkan dulu masalah you dan selesaikan satu-satu. So bila I selesaikan masalah tu, I nampak, oh man, benda ni memang tak boleh nak selesaikan. Especially hutang. Sebab kenapa? I berhutang dengan orang lain. I tak boleh nak selesaikan hutang ni sebab orang sana masih tak bayar I. So I tak boleh bayar mereka. I tak boleh guna my saving untuk bayar hutang. Sebab professional is professional, business is business. I tak boleh campur aduk ambil duit anak I dalam tabung haji, bayarkan hutang. Tidak. Sebab proses ni dia berantai. Daripada induk kepada orang kedua, orang kedua kepada orang ketiga, saya adalah orang kelima keenam. So memang saya tak boleh buat apa. So kena tunggu the flow, just make them understand. Alright, kalau mereka tak faham, kita hantar memo atau kita ikat agreement. Selagi mereka tak bayar, saya tak boleh bayar. That's it.
Kadang-kadang setengah masalah kita tak boleh selesaikan. I nak you guys faham. So opportunity. Tengok mana peluang yang you nampak. Oh, okay. Kalau aku boleh selesaikan masalah ni dengan terpaksa tutup syarikat ini. Peluang dia apa? Peluang dia aku boleh fokus kepada buat duit kepada company ni lebih laju. Itu adalah medium to long term punya plan. Opportunity and so on. Right? So you kena cari peluang dulu. Okay. So tak apalah ini terpaksa tutup so aku boleh buat duit kat sini, duit sedap sebab demand besar. Demand besar, demand banyak, demand laju. So kat sini ada. So apa kekuatan kalau demand laju? Apa kekuatan kalau demand besar? Apa kekuatan kalau demand banyak? Tengok pada opportunity tersebut. Dan kalau ada kekuatan akan ada kelemahan. Kelemahan ni you counter dengan SOP. Kelemahan ni you counter dengan tutorial. Kelemahan ni you cover dengan video record. Alright? You cover weaknesses tu. Dan for sure, dalam bisnes akan ada risiko. Risiko tak boleh dihilangkan tetapi boleh dikawal melalui agreement, melalui awareness, melalui understanding. Alright, so you kena kawal, jangan fokus sangat nak selesaikan risiko tersebut sebab susah nak diselesaikan dan kadang-kadang tak boleh diselesaikan. Just kawal risiko tersebut. Boleh-boleh? Alright, saya teruskan. Ini adalah CTA. So bila you dah selesaikan masalah, contoh macam tadi, Puan Fatimawati nak selesaikan masalah pekerja, masalah kerja dan jawapannya adalah pekerja. Alright. Puan Nobi nak selesaikan masalah prospek, jawapannya adalah dengan invitation. Puan Ju nak selesaikan masalah proposal, penyelesaian adalah paperwork. So you kena tahu nak buat paperwork, siapa nak lead, siapa yang buat paperwork dan kepada siapa. You nak kurangkan kerja, workload you, siapa yang akan lead, siapa akan observe, siapa player-player tersebut dan siapa kepada siapa benda tu yang perlu dilakukan. Sama juga dengan Puan Nobi. Alright, 3 perkara ni. Kita perlukan human untuk kembangkan bisnes kan? Dalam kod etika cakap kan? 3 ni human. Leader, player, buyer. Yang membuatkan bisnes you boleh mudah execute secara praktikal. Dia bukannya 3 you. Kadang-kadang 2 you lah lead, you lah player. Tetapi you tidak membeli barang bukan? Biasanya kalau saya jual tudung, saya takkan beli tudung saya ambil je. Betul? Sebab tu kita rugi. Okay? So, I nak you guys faham 3 individu ni yang you perlukan. So, sebelum tu. Okay. So, saya nak last kali sebelum kita start sesi menjawab, kita nak go through dulu polisi untuk akan datang. Okay, I nak please alert kepada 3 individu ini. Okay, anda tidak dibenarkan untuk menangguhkan sesi CEO coaching. Ini adalah updated untuk program CEO coaching. Sebab kenapa? Growth dia tak boleh ditangguh-tangguh. Growth tak boleh kejap, nanti akan datang. Dia akan jadi tergantung nanti. So kita nak measure perkembangan bisnes tu secara strategik. Dan kalau kita skip atau tangguh atau nanti atau tak datang, so susah untuk saya kawal dan bantu bisnes anda berkembang. Faham? Right. Seterusnya sesi soal jawab. So saya nak jawab kepada soalan Puan Fatimawati. You ada rezeki, ada job tetapi workload you sangat besar. Workload you susah nak cater and so on. So apa yang you perlukan adalah you perlukan strategi macam mana nak susun manusia supaya you boleh manage you punya kerja. Right. I believe you dah guna pakai idea yang pernah saya suggest sebelum ni, iaitu idea adalah you leverage kepada expert lain. Puan Fatimawati sebagai syar'i lawyer, you dapat satu job, you forward kepada corporate lawyer. Puan Zahari, you forward kepada conveyancing lawyer. Puan Farida, you forward kepada lawyer-lawyer lain. Kalau you dapat job tersebut, bagus. You leverage. Tetapi ingat, bila you leverage, expect you punya profit akan berkurang. It's normal. Better profit kurang daripada profit tak ada langsung. Nak you faham itu.
Right? Puan Fatimah dan Puan Nobi dan juga Puan Julaiza, bila you start leveraging, okay, you kategori main con, you adalah main contractor, right? You adalah kepala, dan main con takkan boleh buat kerja seorang-seorang. Dia perlukan subcon, dia perlukan supplier, dia perlukan vendor, dia perlukan specialist. Main con bagusnya dia memerlukan a bunch of expertise untuk jayakan satu projek. Dan alhamdulillah sepanjang saya hidup, saya dah diajar oleh Mencon. Saya duduk dalam company Mencon ni dalam kategori construction lah. Kita sebenarnya setengah orang dia nampak, oh macam ni nak bancuh sini, oh macam ni rupanya nak siapkan kerja, macam ni nak buat design, macam ni nak handover. Dan saya melihat dari perspektif lain. Rupanya main contractor expert bukan dari segi susun orang, dari segi buat kerja. Mereka expert di dalam project management. Kalau you buat business, kita namakan dia business management. Alright? Project management, mereka kawal apa? Mereka kawal 3 keadaan. Pertama, mereka mengawal klien. Right? Mereka mengawal klien. Nombor 2, mereka mengawal pekerja. Nombor 3, mereka mengawal duit. 3 perkara yang Mencon buat. Sebab kenapa? Saya pernah bekerja dengan Mencon dan saya juga adalah Mencon. 3 perkara yang mereka buat dan kami buat di dalam project management. So you guys kena apply 3 perkara. 1, client management. Nombor 2, staff management atau team management. Nombor 3 adalah money management. 3 perkara yang you akan buat, yang you akan fokus. So client management, I believe client management you guys semua expert. Alright, kita boleh try untuk upgrade sedikit sebanyak, tetapi team management, I believe you guys masih lagi ada masalah. Team management, I nak Puan Fatimah faham, tak semestinya hire. Right, tak semestinya hire full time, hire part time. You boleh tengok bergantung pada keadaan. Oh, projek I yang ni ambil masa sebulan lebih cukup, I hire part time je lah. Internship pun tak perlu sebab internship 3 bulan minimum. So part time should be okay. Oh, projek ni susah ni, case ni susah sikit ni, dia mungkin akan ambil masa 6 bulan. Okay, ambil internship. Oh, internship pula sangkut, internship rupanya keluar pada bulan 3 sampai bulan 7. Projek ni, case ni pada bulan 9. So lambat. So waktu ni you terpaksa tukar cara. Sorry? Tiba-tiba suara you slow. Slow ke? Suara I? Okey je? Okay je? Okey je? Puan Nobi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey. Alright, cuba you cari earphone. You pakai earphone, that's much better pun. Okay. So, kat sini, bila you tak dapat intern, you hire part time. Alright, dan kalau you tak ada part time ni mana nak dapat ni kini? Okay, nak jawab soalan part time. Alright, part time ni pertama sekali, you boleh buat macam saya pernah suggest kepada Tuan Mafiz. Tuan Mafiz last time, our barber, Benjamin Pomet, kita curi pekerja orang. Alright, itu curi pekerja full time. Ini curi pekerja part time. Kita offer mereka, Dek, akan tengok kau bagus lah buat paperwork ni, nak part time job tak? Kau buat waktu malam je. You boleh offer, itu pertama. Alright. Okay. Nombor 2, offer part time kepada student. Puan Fatimah Wati, you ex-lecturer dan you ada kenalan ramai lagi koordinator dekat dalam UIA, dekat UKM and so on. So tanya sahabat-sahabat you, babe, mana best student kat sini? Kenalkan aku sikit, aku nak offer part time job. Offer pada mereka part time job. Basically, mereka tahu nak buat apa, cuma mereka mungkin tak boleh deliver quality. Quality you set menggunakan KPI. Okay, Dek, ini adalah contoh job yang dah siap, ini quality yang I nak. Boleh tak you buat paperwork ni macam ni, quality dia. You kena bagi contoh supaya mereka faham. Right? Pertama adalah offer part time daripada company orang lain, nombor 2 adalah offer pada student. Right? Dan student ni, to be frank, okay, bila you nak offer, cerita dia yang membuatkan mereka say yes adalah apa offer tersebut dan bukannya duit semata-mata. Kalau part-timers yang dah makan gaji, yes, they are looking for money.
If student, yes, mereka melihat duit tetapi lebih melihat pengalaman dan juga nama. Dek, kalau kau buat macam ni, okey, sorry lah contoh daripada Ain. Ain, kalau you boleh buat macam ni, you boleh masukkan dalam resume you nanti bila you nak apply kerja. You pernah part time dekat company ni, sebenarnya mereka looking for accreditation. Right? Mereka nak kredit supaya resume mereka mahal, supaya mereka dapat gaji besar pada masa akan datang. So Puan Fatimawati, you offer that. Kimi, kalau I offer I punya student tu kan yang buat intern tu dengan Farhana ke student tu, I offer dia buat part time kerja dengan I, okay ke? Boleh, but then normally orang kalau dah keluar daripada company kita, mereka ada bad perspective tentang diri you. Chances untuk mereka say yes almost zero normally. Sebab saya dah pernah buat banyak kali. Biha, I nak offer you part time boleh ke? I bayar gaji you sebenarnya lagi besar daripada gaji sejam. Tak apalah coach Kimi, saya pun dah sibuk lah, anak dah start membesar. Faham tak? Dia bukan sebab offer. Sebab dia dah nampak bad thing pada diri kita. That's normally what happen. But if you want to try, please do. Rezeki kerja Allah. Alright? Mana tahu dia tiba-tiba dia desperate ke nak duit and dia say yes, why not? But then, kalau dia reject, ingat balik I pernah cakap macam ni pada you. Okay? Alright. So, kita dah go for team management. Alright? Dan last but not least adalah money management. Okay. Bila you leverage, you kena expect you punya keuntungan sedikit. Alright? Puan Obi, upah Pakistani ni jaga kedai yang sana. Expect profit you berkurang sebab sebab you dah kena spend untuk bayar gaji mereka. You dah kena spend untuk bayar utilities bill kat sana. Profit you makin berkurang. Right? Dan bila you leverage kepada expert, expect mereka takkan jaga kualiti kerja. It's all about expectation yang membuatkan money you berkurang. I thought you nak buat paperwork ni, case ni dalam jangka masa seminggu. Kenapa jadi seminggu setengah? Sebab tu, sebagai Mencon, client management, staff management dan juga money management. Bila cerita tentang money management, you bercerita tentang time management. Kalau you janji dengan klien, nak siapkan satu kes ambil masa 14 hari. Bagi tahu dengan subcon, bagi tahu dengan orang yang you leverage, you ada masa seminggu saja. That's normal game. Jangan 14 hari you bagi pada klien, 14 hari pada Mencon, pada subcon. Pada orang yang you offer, yang you hire. Dia memang akan jadi chaos. Macam ni Masaf, kita sebagai kontraktor, kita janji dengan klien projek ni siap dalam masa 3 bulan. I nak you guys observe macam mana I make promise. I janjikan dengan klien projek siap dalam masa 3 bulan. My data, my experience, my calculation, projek ni siap within 30 days. 30 hari dah boleh siap. Right? Dan I susun jadual kepada subcon, kepada supplier, kepada vendor, kepada specialist hanya dalam jangka masa seminggu. Seminggu semua saya mau kau tim. Kimi ini gila punya kerja. Kalau gila, you jangan kerja sama saya. Susah, jangan kerja sama saya. Payah, jangan kerja dengan saya. Siapa yang pernah bekerja, siapa yang mana-mana met subcon yang pernah bekerja dengan saya, yang tengok video ni, mereka akan faham macam mana style saya. Betul-betul Cina Bukit. Sebab kenapa? Saya diajar oleh Cina Bukit. Right? Oh, lu fikir ini susah? Okay, ini macam. Berapa you punya kerja? Saya bayar sekarang, angkat barang keluar. Ramai lagi nak kerja you. Bos, ini barang sikit problem lah, kita punya lori rosak. Okay, lori rosak, angkat punya barang keluar terus. Kita kepala, you nak ambil tak nak dah, that's it. Better aku bergaduh dengan kau daripada aku bergaduh dengan klien. That's the understanding. Sebab yang bagi duit adalah orang atas. Yang terima duit adalah orang bawah. Tangan yang atas lebih bagus, tangan atas lebih bagus daripada tangan yang di bawah, betul? Lebih mulia. Lebih mulia. So sekarang ni kita tangan di atas. Kau nak dimuliakan atau tidak? Itu persoalan dia. Kalau kau tak nak dimuliakan, syuh jauh-jauh. That's the concept.
Right? So bila orang nak cooperate dengan saya, trust me, mereka yang di bawah saya normally akan menyampah dengan saya. But it's okay. Bukan semua orang boleh senyum dengan you. You kena faham konsep tu. Bila jadi main con, that's normal. Kalau tak sukalah kerja dengan Puan Fatimah, semua nak ikut kepala dia. Memanglah bro, dia yang bayar duit kau. Tu je. Alright? You jangan nak jaga hati sangat sebab you nak jagakan hati, you akan hilang hati yang lagi besar. It's happened, to be frank, it's happened kepada company I waktu I buat projek PKK. Kita handle projek satu company di bawah Sultan Perak. Siapa nak dengar story ni? I hope ada masa lagi. Alright. Kita handle satu institusi di bawah Sultan Perak. Alright, kita namakan dia pusat, dia PKK, saya lupa nama dia, PKK dekat Titi Daya Damansara. So bila kita buat projek tersebut, klien tu call, Kimi, you masih buat construction, masih buat ID? Kita dah tak buat interior design puan, saya dah tukar expertise, saya dah jadi business consultant. Alah please Kimi, you dah buat company oil and gas I, you dah buat company Dewan Kahwin I, please, we really need you. Puan, saya dah tak buat. Sebab kenapa saya nak fokus kepada expertise saya. Okey, tak apa puan, macam ni lah. Kesian pula saya tengok you. Projek ni kita boleh share lah masa 30 hari. Kalau you ada budget dan kita akan buat. That's it. Maksudnya, saya nak sampaikan message, kalau you nak buat juga, harga dia banyak macam ni. Okay Kimi, kita boleh bayar ini projek Sultan Perak. Kita ada duit. Okay, let's do that. Dan kena pula klien say yes waktu flight saya nak pergi Jepun. Jadi chaos. So seminggu saya di Jepun dan sebenarnya deadline untuk projek tersebut bukannya 30 hari. Untuk kerja construction tu kita dah manage, termasuk design, termasuk demolish, termasuk buat balik dalam jangka masa hanya 6 hari. You know what? Bila saya appoint supervisor atau key player untuk manage that project dan saya salah appoint manusia. Saya appoint manusia yang ada hati. Dan ada hati memang kena makan hati. Saya manusia yang tak ada hati. Sebab tu saya tak tahu nak makan apa. Alright, maksud dia, saya tak ada hati. Lu nak buat ke tak nak buat? Tak nak buat, keluar. That's it. Saya bayar you ni, okay please this is your first mistake. Please listen carefully sebab saya takkan cakap baik macam ni. Akan datang, saya akan sepak you. Trust me. Sebab kenapa? You buatkan klien pandang I macam binatang lah, contoh macam tu lah. Memang saya boleh carut kat side. You buatkan klien nampak macam binatang, macam orang tak ada otak, tak professional. Right. So now, sementara I tengah baik, better you listen very carefully. This is your payment, this is your proposal, your quotation, I akan bayar. But then, you tunjukkan kualiti terbaik untuk I. Okay? Terus buat. I cakap elok, kali kedua memang I sambung terus, I maki, I jerit-jerit kat side. That's normal. Supervisor yang I appoint, abang, tolong abang, please sangat-sangat tak boleh macam ni. Bila you tunjuk you di bawah, you adalah yang mulia tangan di atas. Yang di bawah ni, oh kau tunjuk kat bawah je, aku yang kat atas. Dia mula pijak member ni. So bila dia pijak member ni, saya kat Jepun tak tenang nak bercuti. Sebab dah lebih daripada schedule. Kenapa barang masih tak masuk? Kenapa ini masih tak install? Kenapa masih tak siap? Klien duk kacau I pergi Jepun. Right? I balik Jepun. Macam ni lah brother. You are my best friend, kita kawan sekolah, but bullshit. Dalam bisnes aku dah cakap, jangan expect aku cakap baik-baik dengan kau. So, dia terus keluar, angkat komputer dia, angkat barang-barang ke office, semua keluar terus. Laki bini. Right? Dan I terpaksa manage betul. Projek 6 hari, jadi 24-25 hari. Dan projek tersebut, alright, tak besar, dalam RM79,000 saja. RM79,000 I buat dalam masa 6 hari, my profit saya expect RM34,000 dalam jangka masa 6 hari. Alright? Tetapi disebabkan chaos, bila tak jaga time management, bila tak jaga money management, hancur semua. So this is real experience yang berlaku pada diri I. Nak menjadi main con, apa yang kena fokus Puan Fatimah? First, Time management. client management. Alright, nombor 2 adalah
Nombor 2 adalah time management. Team management. Okay. Alright, nombor 3 adalah money management. Bila cerita money management akan tercerita sekali time management. Sebab tu time is money, money is time, money is time, time is money. Alright? So 3 perkara tersebut. You pergilah jumpa mana-mana Cina bukit. Cina yang Cina tanah rata pun, Cina biasa pun dah sama juga. Semua jaga masa. Alright? Kimi yang nombor 2 just now apa? Client lepas tu? Team management. Okay. 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 So clear? Clear. Boleh saya bantu Puan Julaiza pula? Boleh. Okay, Puan Julaiza ada dekat sini. So saya nak tunjukkan kepada Puan Julaiza, ini adalah my proposal kepada PUNB. Okay, rezeki you guys sebab hari ni tak ada visitors dan saya boleh elaborate secara detail untuk jawapan anda semua. Okay. Kimi, yang you punya program dengan Ju tu hari Ahad ke hari Sabtu? Sabtu. Betul. Esok. Esok You ada you clash dengan you punya ni power training. Ya. Okay. So tak apa. Rekod kan? Rekod ke? Record Puan Ju? Rekod ke? Okay. Share Record. dalam grup. Boleh. Okay. So Puan Ju, ini adalah macam mana saya buat proposal kepada PUNB. Okay. Macam mana nak full screen Okay, tak apa. Puan Ju tengah makan Saya elaborate sedikit Okey. Kimi, bila you dah buat program Dato' Aziz kan forever you jadi alumni. Sebab tu you letak situ alumni, is it? Betul. Okay. So Puan Ju, ini adalah proposal saya di mana kita hantar pada PUNB, okay, untuk buat marketing training kepada student PUNB, kepada audience PUNB. Okay. So kalau you tengok sini, ni gambaran secara keseluruhan lah. First page, ini sebenarnya adalah brochure, right? Brochure aka module. Okay, saya pakai brochure format lah, tapi sebenarnya this is module. Saya letak tajuk, saya letak gambar saya, dan kemudian saya letaklah kat mana mereka boleh stalk saya, kat mana mereka boleh tengok saya. Okay, iaitu kita letak normally memang YouTube channel dan juga Facebook, dan sedikit konteks iaitu nombor telefon, lepas tu address, email and so on. Dan this is very important. Kalau you nak hantar kepada KPTM dan MARA, wajib ada certification and accreditation. Biar mereka tahu siapa you. Ini yang membuatkan mereka pandang you. Okay, section ini yang membuatkan mereka pandang you. Sebab kenapa? Mereka nak deal dengan orang yang betul. So you kena tunjukkan you adalah orang yang betul. Dan kalau you perasan layout, gambar saya dan saya punya certification adalah bersebelahan. Dia memang saya sengaja buat macam tu. Purposely, secara consciously saya buat macam tu supaya setiap kali mereka tengok saya punya record, mereka nampak muka saya. Dan kenapa perlu nampak muka saya? Sebab saya nak tunjukkan saya adalah orang yang betul. Saya dan saya. Maksudnya saya dan pakaian saya dan juga saya punya sertifikat adalah orang yang betul untuk program tersebut. Sebab tu tajuk ada atas kepala saya. Faham Puan Ju? Faham. Right. Dan untuk awareness saya mulakan dengan quote, great marketing makes people focus on your instinct, just look at you. Right? Saya mulakan awareness, saya tak membebel, saya letak quote saja. Dan saya letak dia punya result dulu. Apa outcome? Normally saya memang letak 3 outcome. Alright? Ini adalah first page untuk you understand. Please untuk Puan Fatimawati dan juga Puan Nobi, ini juga yang you akan buat. Please stay focused sebab you akan buat untuk proposal akan datang. This is the module. This is so-called proposal. Okay. Setakat ini dapat sebelum saya teruskan? Okay. Alright. So, page 2. Sekejap. Okay, page 2. Page 2 pula, bila masuk page 2, saya start semula dengan quote. Alright. So kat sini saya nak mereka lebih deep lagi tentang quote. Okay. Kemudian baru saya letak introduction tentang apa yang saya nak deliver. This is awareness untuk program tersebut. Introduction. Dan baru saya terangkan, kalau saya buat training dalam jangka masa 2 jam, apa yang saya akan touch?
tajuk dia. Pertama saya akan cerita benda-benda basic. Apa benda basic tu? Saya akan cerita tentang fundamental, So ada letak timing. Kemudian selepas cerita fundamental, kita akan cerita tentang benda teknikal. So kita cerita tentang apa? You elaborate sedikit. Berapa lama timing. So lepas cerita teknikal dah tahu, dah faham, then let's practice. So kita letak pula. Practice ni kita nak buat apa? Kemudian apa bonus yang kita boleh bagi? Bonus ni wajib letak. Kalau you belajar mazhab kimia Abdullah, bonus wajib letak. Sebab orang nak tengok apa bonus, apa special, apa bestnya. So letak benda yang orang nak. Setakat ni dapat? Dapat. Yang ini saya akan share di dalam WhatsApp group nanti. So that you guys boleh copy shamelessly. Okay. Dan modul yang kedua, alright, sebab program PUNP ni adalah program selama 8 jam dan selama 2 hari. So dia detail sedikit lah, especially timing dia. Okay. So kalau you guys tadi setakat 2 jam, kalau 2 jam satu page ni cukup. Modul 2 hours, jangan day 1, 2 hours. So you guys elaborate lah apa yang you guys boleh buat dalam masa 2 jam. Okay. So ini adalah detail sedikit. Okay. Dan dalam proposal tersebut jangan lupa, okay, dah letak macam biasa bonus apa semua, jangan lupa sebelum you cerita tentang payment, tentang confirmation, letak satu lagi quote yang menjadikan program ni sangat penting untuk mereka. Quote I nak menyatakan kalau you tak attend, kalau I tak buat training ni, you rugi besar. So I letak quote yang menggambarkan it's very important I yang deliver, bukan orang lain. Alright? So kat situ baru kita letak confirmation berapa lama dan kemudian payment terms. Payment terms ni macam mana nak bayar I and so on. Alright? So, you letaklah apa yang you dah letak, account number apa semua, detail-detail ni semua, so you letak kat sini. Ini adalah maklumat tentang you punya payment. Dan kemudian, saya tutup proposal tersebut dengan benda yang orang suka lagi sekali. Alright, kita bagi banyak program, banyak benefit, kita bagilah macam-macam. Semua kita bagi. Alright? Dan kat sini, ingat tak, I cakap building relationship. End up, kita buat closing, kita collaborate dengan expert lain pula untuk benefits my client. Alright? Setakat ni, you guys dapat dengan sangat bermanfaat? Okay. Alright, fantastic. So, terjawab Puan Ju? Puan Ju tak dengar suara. Okay, kalau Puan... Okay, fantastic. So kalau okey semua, saya teruskan boleh? Okay, boleh. Okay. So I believe sesi soal jawab semua sudah selesai. Okay, point of view kita dah jawab awal-awal. So the thing is, saya nak tengok execution anda pada selepas meeting ini. Okay, so ini adalah perkara yang I nak you guys faham. Kita tak ada jemputan, tetapi I nak you guys faham 3 perkara yang you perlu invest on. Pertama adalah networking, kedua adalah personal brand, dan ketiga adalah mentor business. Mentor business, okay, so called mentor. Tak semestinya you hanya ada mentor in business technical like myself. Kalau Puan Ju, you perlukan mentor untuk takaful. Puan Nobi perlukan mentor untuk tailor. Puan Fatimah perlukan mentor untuk sharing lawyer. You kena wajib ada mentor bagi technical industry you. Wajib ada. Okey. Dan tanda okey, sesi bergambar. Okey. Mana gambar anda semua? Okey, betulkan tudung. Alright. 1 2. Okey, kejap. 1 2 3. Okey, sekejap lagi 1. 1 2. Kejap. Tak handsome pula. Relax, tak payah senyum. Saya je kena senyum. 1 2 3. Okay. So kita habis awal hari ni. Habis awal sebab hari ni tak ada tetamu. Okay. So pengumuman untuk seminar akan datang. Kita akan buat seminar pada esok hari dengan tim Puan Juleza. Saya nak tanya, Puan Nobi available untuk join? Tak, sorry. Tak join.
Okey, tak apa. Nanti Puan Julaiza boleh invite semula termasuk dengan link kepada CEO coaching so that mereka boleh participate as well. So, Boleh. Puan Julaiza, saya mohon untuk you jemput kepada prospek yang nak jadi agent you. Biar mereka nampak program you. Okay? Boleh. Right. Boleh. So, seterusnya, kita ada tetamu dan terima kasih kepada CEO yang hadir pada sesi hari ini. Saya akan contact anda secara personal untuk update semula tentang business performance anda untuk saya edit semula slide. Boleh? Boleh. Alright, ingat kita adalah leader dan leader inspire others. Kalau you nak team you jadi baik, you inspire mereka jadi baik. You nak team you jadi laju, you inspire mereka jadi laju. You nak team you buat banyak duit, you inspire mereka untuk nampak banyak duit. Alright, so itu sahaja daripada saya. My name is Kimi Abdullah, Business Management Consultant. I wish you guys benefits a lot daripada sesi hari ini. Saya nak tanya, sesi hari ini banyak kan belajar sebenarnya? Banyak. Banyak. Dia punya pembelajaran tu lain daripada sebelum-sebelum ni. Dia more relax. Alright. So alhamdulillah. Kali ni yang style baru Ya, ni Ya, baru ni ya, Nabi. ya. Dia bukan macam dulu kita punya style tu. Kita dah update. Ni bulan ni punya belas bulan. Yes, Puan Fatimah. Ini cadangan I untuk tambah baik you punya program I rasa you Hmm. kena buat untuk kita wallpaper kat belakang tu. So bila ambil gambar nampak cantik. Ya, Okey. betul. Taraskan. Alright. So nampak Kita macam akan ni, update siap dalam kecil. WhatsApp group nanti. I perlukan sedikit, I perlukan logo you. Kalau ada logo, please letak logo dan kita akan edit. Nanti I akan edit wallpaper. Itu background untuk you guys. Okay? So nampak selaras tak kita ambil gambar mah. Okay. So, ada yang lain? Puan Nobi, Puan Ju? I nak tanya Firdaus dah tak join kita lagi ke apa? Firdaus masih join, but then I believe tak tahu kenapa dia agak sibuk sedikit recently. Bukan recently lah. Memang sekarang ni dia sibuk. So Anis? kalau dapat kita sama-sama Anis pun recently jadi macam Tuan Firdaus, agak sibuk sedikit. Tapi yang ni kita dua kena sama-sama follow up mereka lah untuk mereka stay dengan kita sebab circle kita akan jadi kuat kalau kita bersama-sama. So I nak mereka tahu mereka duduk dalam circle yang kuat. Alright? Okay, lagi satu nak tanya. Kita punya yang business crawl kat tempat Ju tu confirm Okay, good. Yang ni I pun lupa tadi. Puan Ju. Oh, Puan Ju. Mana Puan Julaiza kita? Puan Ju. Kalau bulan Itori, okay. Puan Ju. Oh, Puan Ju tak ni. Okay, kalau 13 dengan 14 agak Puan Fatimah okey? 13, 14, Sabtu Ahad. Puan Nobi, 13, 14 hari bulan okey tak agak? Sorry. yang nak pergi tempat ni ke? Tempat Johor baju. tu. Ya. Okay Nobi, 13-14. Baby 13, I ni, 14. dia tak boleh berpisah ni. Angkut lah dia sekali. Ayo, siapa nak jaga? Okey, tak apa. Yang ni nanti kita come back balik di dalam WhatsApp group. Kalau Puan 14 Julaiza, kalau Puan 13-14. Julaiza 13-14 boleh buat? Okey. Boleh. Alright. So untuk pengetahuan yang menonton di YouTube channel ini adalah kita namakan business scroll, kita akan pergi ke premis individu. Puan Julaiza di Johor. So kita yang duduk KL ni kita akan menziarah ke Johor dan kita akan upgrade, kita akan experience secara live meeting mereka macam mana, mereka punya activity business macam mana, selling mereka macam mana so that kita boleh tambah baik each other. Okay, so I tambahkan dulu sesi untuk record hari ini. So terima kasih kepada yang menonton. My name is Kimi Abdullah, Business Management Consultant. I would like to thanks to Puan Nobi Saleh, Fashion Boutique, Puan Julaiza, Takaful Coach dan juga Puan Fatimah Wati, Syari Lawyer. I guess to see you guys next week. Assalamualaikum. Wassalam. Bye. Salam. NS.